Baik, murid-murid. Cikgu akan buat ujian. Satu, kemahiran mendengar. Yang kedua, kemahiran bertutur. Yang ketiga, kemahiran tata bahasa. Dengar betul-betul. Sebab nanti apa-apa yang cikgu perkatakan ini, awak menyatakannya semula. Baik, dengar. Kata kerja pasif dalam bahasa Melayu ada 7. Ada 7 ada 7. Ada 7 jenis. Jenis yang pertama, kata kerja pasif diri pertama. Kata kerja pasif diri pertama. Ciri-cirinya, bentuknya. Yang pertama, kata kerja pasif diri pertama tu tiada awalan. Tiada awalan. Contoh, baca, tulis, jalani, ikuti. Itu yang pertama. Tiada awalan. Yang kedua, kata kerja yang tiada awalan ini di depannya kata ganti nama diri pertama. Seperti saya baca, aku baca, kami baca, beta baca, beta ikuti, hamba jalani. Ya, patik tulis. Tulis tu tiada awalan. Tulis tu didahului oleh kata ganti nama pertama. Kena ingat tu. Ingat sampai mati. Nak kena kenal kata kerja pasif tu. Yang pertama, tiada awalan. Yang kedua, didahului oleh kata ganti nama diri pertama atau kata ganti nama diri pertama. Okey. Sekarang kata kerja pasif diri kedua. Sama aja kata kerja pasif diri pertama dengan kedua. Kalau kata kerja pasif diri pertama tulis, kata kerja pasif diri kedua pun tulis. Kalau kata kerja pasif diri pertama baca, kata kerja pasif diri kedua pun baca. Cirinya sama. Tiada awalan. Yang membezakannya ialah kata ganti nama diri. Kalau dinamakan sebagai kata kerja pasif, kata ganti nama diri kedua, di depan kata kerja pasif itu mestilah kata ganti nama diri kedua. Contoh, awak baca, kamu tulis, kalian ikuti, tuanku tulis. Faham? Maksudnya tiada awalan. Tetapi di depannya kata ganti nama diri kedua. Oleh itu kamu mesti kenal kata ganti nama diri kedua. Seperti awak, kamu, tuanku, kalian. Berbeza dengan kata ganti nama diri pertama. Bagi kata kerja pasif diri pertama. Seperti saya baca, kami baca, aku baca. Patih baca, hamba baca. Tu kata-kata kerja pasif diri pertama. Kata kerja pasif diri pertama didahului oleh kata ganti nama diri pertama. Kata kerja pasif diri kedua didahului oleh kata ganti nama diri kedua. Sekarang kata kerja pasif diri ketiga. Kata kerja pasif diri ketiga berawalan di. Contohnya ditulis, dibaca, dijalani, diikuti. Lazimnya kata kerja pasif diri ketiga ini diikuti oleh kata sendi oleh atau kata ganti nama diri ketiga. Contoh, ditulis oleh beliau, ditulis oleh Samad,
ditulis oleh Jalal, diikuti oleh Hamid, diikuti oleh mereka, ataupun dijalani olehnya. Diri ketiga. Beliau tu diri ketiga. Ya, beliau tu diri ketiga. Dia tu diri ketiga. Nama orang Saleh, Ahmad, ya, Jailani, Samad, itu semua diri ketiga. Jadi kalau bentuk kata kerja pasif diri ketiga ni berawalan D. Berawalan D. Ditulis oleh mereka. Dihasilkan oleh beliau. Dilukis oleh adik. Okey, kata kerja pasif diri yang keempat. Kata kerja pasif yang keempat. Kata kerja pasif yang keempat ialah kata kerja pasif kena. Kata kerja pasif dengan kata bantu kena. Contohnya selalunya negatif, benda yang negatif. Contoh kena tangkap. Tangkap tu kata kerja pasif. Oleh sebab hadir di depan kena, maka tangkap itu dikatakan sebagai kata kerja pasif kena. Kena tangkap, kena buli, kena sepak, kena sepak. Kena pindah. Tu dia. Ya. Kemudian kata kerja pasif berimbuhan ada 3. 1 berawalan ber. Baju itu belum berjahit. Berjahit tu kata kerja pasif ber. Berbalut tu kata kerja pasif ber. Berlipat tu kata kerja pasif ber. Kenapa dikatakan kata kerja pasif ber? Sebab boleh bertukar ganti dengan di. Berlipat, dilipat. Baju itu belum, pakaian itu belum berlipat. Pakaian itu belum dilipat. Pakaian itu belum berbasuh. Pakaian itu belum dibasuh. Ingat ya, bezakan kata kerja pasif berawalan ber dengan kata kerja tak transitif berawalan ber. Berbeza. Kata kerja pasif berawalan ber boleh bertukar ganti dengan di. Ya, berbasuh, dibasuh. Kalau kata berjalan, tak boleh kata di jalan. Berjalan tu kata kerja tak transitif. Okey, yang seterusnya, yang keenam, kata kerja pasif yang keenam yang berimbuhan, iaitu kata kerja pasif kean, seperti kehujanan, ketinggalan, kehausan. Kata kerja ini membawa maksud kena, mengalami, ditimpa. Haus, ditimpa haus. Hujan, kehujanan, ditimpa hujan. Ketinggalan, ditimpa keadaan tinggal. Kamu kena tinggal. Itu maksudnya. Dalam bentuk ayat, dia ketinggalan bas, dia kehujanan pada petang semalam, dia kehausan. Jadi kamu kalau kenal kata kerja pasif berapitan kean, kamu dapat membezakan kata kerja pasif kean tadi dengan kata nama berapitan kean. Ataupun kata adjektif berapitan kean. Itu sebab kena kenal dulu kata kerja pasif ni. Dan yang ketujuh, kata kerja pasif berawalan ter. Seperti terambil, terpijak. Dan kata kerja pasif berawalan ter ini boleh bertukar ganti dengan di. Terpijak, dipijak, tertembak, ditembak. Dan lazimnya kata kerja pasif berawalan ter ini diikuti oleh kata sendi nama oleh. Contoh, tertembak oleh polis. Terpijak oleh kerbau. Mesti ada kata sendi nama oleh. Baik, dah 7 jenis kata kerja pasif saya jelaskan. Lepas ni cikgu akan tanya seorang demi seorang. Baiklah, cikgu nak kamu